Assalamualaikum dan salam hormat. Bertemu lagi dalam MG Flash 30 Mac bersama saya Irfan Yazid. Kita ke berita utama. Kementerian Pengajian Tinggi meminta pihak pengurusan Universiti Teknologi MARA UiTM memberi penjelasan berhubung isu seorang pensyarah yang didakwa menghina pelajar golongan B40. Perkara itu dinyatakan menterinya Datuk Seri Noraini Ahmad dalam satu ucapan ringkas di Twitter hari ini. Menurut Datuk Seri Noraini, beliau telah berhubung dengan UiTM untuk mendapatkan laporan berkaitan insiden yang telah tular di media sosial sejak semalam. MG Flash edisi 11 pagi tadi melaporkan seorang pensyarah di UiTM menjadi tular di media sosial gara-gara mengeluarkan perkataan yang disifatkan sebagai menghina pelajar daripada golongan B40. Pensyarah berkenaan memarahi pelajar terbabit hanya kerana tidak memiliki komputer riba walaupun telah berada di semester kelima. Dalam video yang tular itu, pensyarah yang bergelar profesor itu juga tahu kedudukan ekonomi keluarga pelajar berkenaan dari kumpulan B40 dan ibunya telah meninggal dunia manakala bapa pelajar berkenaan tidak mempunyai pekerjaan. Dalam perbualan itu, pensyarah berkenaan menyatakan dia tidak boleh duduk dengan golongan B40 kerana kumpulan itu lebih mementingkan perkara lain berbanding pelajaran. Polis Diraja Malaysia PDRM memandang serius isu anggota polis enggan menerima laporan kes keganasan rumah tangga sebagaimana dibangkitkan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM 28 Mac lalu. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah PDRM, Komisioner Datuk Seri Abdul Jalil Hassan berkata pihaknya tidak akan berkompromi dan akan mengambil tindakan tegas sekiranya dakwaan itu benar. Katanya dalam satu kenyataan hari ini, sejak Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 berkuat kuasa pada 1 Jun 1996, PDRM telah mengeluarkan beberapa arahan pentadbiran berhubung pengendalian penyiasatan kes-kes berkenaan. Tegasnya arahan itu perlu dipatuhi di semua peringkat, termasuk arahan tindakan tata tertib ke atas anggota yang enggan menerima laporan polis kes keganasan rumah tangga. Isnin lalu, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Rina Harun berkata pihaknya akan merujuk kepada Kementerian Dalam Negeri, KDN mengenai isu keluhan mangsa keganasan rumah tangga yang mendakwa sukar membuat laporan di Balai Polis. Sehubungan itu, Datuk Seri Abdul Jalil meminta KPWKM dan pihak yang terkesan berhubung isu berkenaan tampil serta memberi maklumat yang lebih terperinci. Ini bagi membolehkan siasatan dalaman dapat dijalankan dan tindakan diambil ke atas anggota yang terlibat. Seorang pengait kelapa sawit mengaku bersalah di Mahkamah Session Ayer Keroh, Melaka kerana merogol anak perempuannya berusia 15 tahun 5 bulan pada Oktober 2021 dan Januari lalu. Bapa kepada 4 anak itu mengaku bersalah di hadapan Hakim Elsabet Payawan ke atas 4 pertuduhan rogol dan melakukan amang seksual fizikal terhadap anak sulungnya sendiri. Mengikut pertuduhan, lelaki berusia 41 tahun itu didakwa merogol anak perempuannya di kebun kelapa sawit di Kampung Parit Putat Benteng, Sungai Rambai, Jasin pada 20 Januari lalu kira-kira jam 9 malam. Bagi kesalahan itu, dia didakwa mengikut Seksyen 376B Kanun Keseksaan kerana merogol dan sabit kesalahan boleh dipenjara tidak kurang 10 tahun dan maksimum 30 tahun serta sebatan. Manakala bagi pertuduhan kedua, lelaki itu didakwa dengan sengaja melakukan amang seksual fizikal terhadap mangsa pada masa, tarikh dan tempat yang sama. Pendakwaan terhadap tertuduh yang tidak diwakili peguam dibuat mengikut Seksyen 14(A) Akta Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-kanak AKSTK 2017 dibaca bersama Seksyen 16(1) Akta sama. Sabit kesalahan Seksyen 14(A) AKSTK 2017 memperuntukkan hukuman penjara sehingga 20 tahun dan sebat, manakala Seksyen 16(1) Akta sama membawa hukuman maksimum 5 tahun dan tidak kurang 2 sebatan. Bagi dua lagi pertuduhan, dia didakwa merogol dan melakukan amang seksual terhadap anak kandungnya itu di sebuah rumah di kampung sama kira-kira jam 8.30 pagi 18 Oktober 2021. Mahkamah menetapkan kes untuk fakta dan hukuman pada 27 April depan. Dewan Negara dimaklumkan draft pentadbiran Rang Undang-Undang RUU Perlembagaan Pindaan berkaitan anti lompat parti menetapkan pilihan raya perlu diadakan semula sekiranya berlaku beberapa situasi, antaranya ahli parlimen keluar atau dipecat daripada parti.
Selain itu, jika terdapat ahli parlimen yang bertanding sebagai calon bebas dan kemudiannya menyertai parti lain, situasi itu juga menyebabkan pilihan raya perlu diadakan semula. Perkara itu dimaklumkan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar semasa pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan di Dewan Negara hari ini. Katanya ahli parlimen yang terbabit tidak hilang kelayakan untuk bertanding mewakili parti baharu dalam tempoh 60 hari daripada dipecat dan akan diumumkan oleh Dewan Rakyat sebagaimana tertakluk kepada Fasal 1 Perkara 54 Perlembagaan Persekutuan. Ujar beliau, tujuan pelaksanaan Akta Anti Lompat Parti adalah bagi memastikan ahli parlimen patuh kepada perlembagaan dan peraturan serta disiplin parti. Tambah Datuk Seri Wan Junaidi, sekiranya RUU Anti Lompat Parti diluluskan, ia akan berkuat kuasa secara prospektif dan bukannya retrospektif. Katanya majoriti ahli parlimen bersetuju dengan draft pentadbiran RUU ini. Majoriti bank mampu menghadapi kejutan makroekonomi dan kewangan yang teruk serta terus berada pada kedudukan yang baik untuk menyokong pemberian pinjaman kepada perniagaan dan isi rumah apabila ekonomi pulih. Menurut Bank Negara Malaysia, BNM dalam laporan tinjauan kestabilan kewangan separuh kedua 2021 yang dikeluarkan hari ini, keputusan ujian daya tahan tekanan mengesahkan penampan modal institusi kewangan kekal berdaya tahan meskipun mengalami simulasi kejutan yang teruk. Menurut laporan bernama, secara keseluruhan, BNM berkata nisbah modal sistem perbankan kekal selesa melebihi paras minimum pengawal seliaan. Hampir semua bank mengekalkan nisbah modal melebihi sasaran modal dalaman mereka, walaupun sebanyak 25 daripada 35 bank diunjurkan mencatatkan kerugian tahunan semasa tempoh ujian tekanan. Hanya 2 bank sahaja diunjurkan tidak melepasi keperluan modal pengawal seliaan minimum di bawah senario-senario buruk. Di samping itu, BNM berkata kesan sebenar terhadap institusi kewangan di bawah senario tekanan dijangka kurang teruk dan akan bergantung pada pelbagai faktor termasuk bantuan bayaran balik pinjaman yang berterusan oleh institusi kewangan untuk menyokong isi rumah dan perniagaan serta pemulihan pinjaman terjejas. Peralihan ke fasa endemik Jumaat ini menyaksikan kebanyakan sekatan dan prosedur operasi standard SOP menghalang penularan COVID-19 dilonggarkan. Dengan itu, rakyat dinasihatkan mematuhi My Champion yang menitik beratkan pendidikan secara berterusan dengan amalan norma baharu serta pematuhan SOP. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata ini penting kerana pada masa sama umat Islam akan menyambut kedatangan Ramadan dan seterusnya meraihkan sambutan Hari Raya Aidilfitri. Tambah beliau, peralihan endemik memerlukan komitmen My Champion dalam memastikan rakyat dididik secara berterusan dan dalam masa yang sama sentiasa diingatkan untuk mengamalkan ujian pengesanan kendiri TRIIS. Ini termasuklah melaporkan keputusan ujian pengesanan kendiri sama ada positif, negatif atau tidak sah dalam aplikasi MySejahtera serta melakukan pengasingan diri jika positif COVID-19 dan patuh perintah pengawasan. Menurut Tan Sri Dr. Nur Hisham, Kementerian Kesihatan KKM juga bekerjasama dengan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO untuk melaksanakan kempen Champion Against COVID-19 atau Juara Menentang COVID-19 menjelang April ini. Kempen itu adalah satu pendekatan baharu untuk memberi peluang kepada My Champion untuk mendidik rakyat di jaringan sosial secara dalam talian dengan menyebarkan maklumat kesihatan yang sangat relevan pada fasa peralihan ke endemik. Seorang penganggur mengaku tidak bersalah di Mahkamah Seksyen Melaka hari ini atas tuduhan memiliki sebilah pisau Rambo Ahad lalu. Tertuduh Aiman Hakimi Anafi, 23 tahun, membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Elsabet Payawan. Mengikut pertuduhan, Aiman Hakimi didakwa memiliki sebilah pisau Rambo berwarna hitam jenama SR Columbia yang diselitkan di bahagian pinggang semasa pemeriksaan polis. Kesalahan didakwa dilakukan di hadapan rumah di Taman Terendak Permai, Sungai Udang jam 12.50 pagi 27 Mac lalu. Sehubungan itu, tertuduh didakwa telah melakukan kesalahan di bawah Seksyen 6-1 Akta Bahan-Bahan Kakisan, Letupan dan Senjata Berbahaya 1958. Jika disabit kesalahan, dia boleh dipenjara untuk suatu tempoh tidak kurang daripada 5 tahun dan tidak lebih 10 tahun dan sebat jika disabit kesalahan.
Terdahulu, Timbalan Pendakwa Raya Intan Liana Zainal Abidin tidak mencadangkan sebarang ikat jamin kepada tertuduh. Namun jika dibenarkan, beliau mencadangkan RM10,000 dengan seorang penjamin. Tertuduh tidak diwakili peguam dan tidak membuat rayuan bagi kes berkenaan. Mahkamah kemudian membenarkan jaminan RM10,000 dengan seorang penjamin dan menetapkan 27 April depan sebagai sebutan semula kes dan lantikan peguam. Baiklah, sekian dahulu MG Flash buat masa ini. Teruskan bersama kami untuk mengikuti perkembangan dari semasa ke semasa. Hanya di platform media sosial di Malaysia Gazette, di Facebook, Twitter, Instagram dan YouTube atau melalui portal di www.malaysiagazette.com. Assalamualaikum dan salam hormat.